Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Syarikat Israel taja atlet sukan Malaysia. Atlet Malaysia yang akan beraksi di Tamasya Sukan Olimpik 2024 di Paris mendapat tajaan dari salah satu pengeluar barangan sukan ternama, yaitu Skechers. Menurut laporan Sukans, atlet-atlet Malaysia kelak akan diberikan sebanyak 3 pasang kasut Skechers, di mana salah satu pasang kasut yang diberikan adalah model Supersonic Max yang telah dipakai oleh pada atlet semasa menghadiri majelis penyerahan jalur gemilang kontingen Malaysia ke Tamasya Sukan Olimpik dan Paralimpik Paris 2024 di Istana Negara pada Selasa lalu. Model kedua yaitu USA Garza Garado serta sepasang seorang model Skechers Walk Sheer Track Waffle untuk disarungkan ketika perarakan masuk kontingen Malaysia pada upacara pembukaan Sukan Olimpik. Skechers sebagai penaja rasmi kasut kontingen Malaysia ke Olimpik Paris 2024 dan pemberian 3 model kasut ini hadir susulan Skechers menjalinkan kerjasama dan berkolaborasi dengan Majelis Olimpik Malaysia MOM. Hasil kerjasama ini, Skechers diangkat menjadi kasut rasmi untuk kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik kali ke-33 Paris 2024. Dimaklumkan jumlah keseluruhan penyerjaan kasut-kasut oleh Skechers tersebut kepada kontingen Malaysia adalah bernilai Ringgit Malaysia berdasarkan harga runcit. MOM mengumumkan memberikan penghormatan kepada penerjun muda lelaki Bertrand Rodick Lysis serta atlet pelayaran wanita Nur Sahzrin Muhammad Latif untuk membawa jalur gemilang ketika kontingen Malaysia berarak masuk pada upacara pembukaan itu nanti. Menurut Presiden MOM Tan Sri Dato Sri Dr. Muhammad Norza Zakaria, pemilihan kedua-dua atlet tersebut mewakili atlet yang akan mencipta debut dan atlet berpengalaman di Tamasya Sukan Olimpik. Terdahulu, Bertrand yang merupakan atlet berusia 19 tahun kelahiran Sarawak muncul atlet pertama negara yang melayakkan diri secara merit ke Tamasya berkenaan selepas berjaya ke pentas akhir acara 10 meter platform lelaki di kejohanan akuatik dunia pada Julai tahun lalu. Bertrand menjadi atlet Sarawak keempat yang diberikan penghormatan untuk membawa jalur gemilang di Tamasya berkenaan selepas Kuda Dita Rome 1962, Brian Nixon Athens 2004, dan Dato Pandalela Rinong London 2012. Sementara itu, Sahzrin kelahiran Johor yang akan membuat penampilan ketiganya di pentas Olimpik layak secara otomatis selepas berjaya memenangi pingat emas dalam acara Digi di Sukan Asia 2022. Sahzrin yang berusia 26 tahun menjadi atlet pelayaran pertama diberikan penghormatan untuk membawa jalur gemilang di Tamasya Olimpik. Israel jadikan Gaza neraka di dunia. PBB. New York. Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)
Martin Griffiths, berkata pengeboman Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 menjadikan sektor yang dikepung itu sebagai neraka di dunia. Griffiths berkata dalam satu kenyataan pada Isnin bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan kepada penduduk semenanjung Gaza yang berada di ambang kebuluran adalah hampir mustahil, lapor agensi berita dan penerangan Palestina, Wafa. Beliau menyatakan infrastruktur di semenanjung Gaza mengalami kerusakan yang teruk dan terdapat pempolitikan bantuan di tengah-tengah penularan kelaparan dan penyakit dalam kalangan orang awam. Beliau juga menegaskan bahwa petugas kemanusiaan dan PBB di Gaza telah terbunuh dalam jumlah yang tidak munasabah. Ketua Hal Ehwal Kemanusiaan PBB itu berkata, senjata terus memasuki Israel dari Amerika Serikat dan negara-negara lain, walaupun terdapat kesan dahsyat serangan terhadap orang awam di Gaza. Sementara itu, angka kematian akibat serangan genosid Israel di Gaza meningkat kepada 37.337 orang, menurut agensi perubatan pada Ahad. Bilangan mangsa yang cedera pula mencecah 85.229 orang, lapor agensi berita dan maklumat Palestina. Dalam tempo 24 jam yang lalu, tentara pendudukan Israel melakukan 4 pembunuhan beramai-ramai di semenanjung Gaza, mengakibatkan 41 terbunuh dan 102 lagi cedera. Selain itu, sekurang-kurangnya 10.000 orang masih hilang dipercayai maut di bawah runtuhan bangunan. Serangan Israel juga menyebabkan hampir 2 juta orang dipindahkan secara paksa dari seluruh semenanjung Gaza, dengan sebahagian besar daripada mereka terpaksa berkumpul di Rafah yang padat. Boycott, Divestment and Sanction (BDS). Malaysia mengecam tindakan vandalisme ke atas restoran makanan segera di Selangor, melabelkan tindakan itu sebagai sesat dan jenayah. BDS, sebuah gerakan yang menyokong boikot terhadap kepentingan Israel, berkata bahwa ia tidak membenarkan keganasan. Tiada keperluan untuk tindakan jenayah bagi meraih sokongan orang ramai dalam memperjuangkan kebebasan Palestina. Emosi tegang yang disebabkan oleh pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di Gaza harus dizahirkan melalui tindakan kreatif dan sah yang akan memajukan perjuangan Palestina untuk kebebasan dan keadilan, katanya dalam satu kenyataan hari ini. BDS menegaskan rakyat Malaysia digalakkan untuk menggunakan hak perlembagaan mereka memboikot syarikat dan jenama yang disenaraikan dalam senarai boikot rasmi BDS. 7 kes vandalisme melibatkan restoran makanan segera dilaporkan baru-baru ini, dengan grafiti berkaitan boikot dikaitkan dengan konflik Palestina-Israel. Ketua Polis Selangor, Husin Omar Khan, berkata kejadian ini berlaku di negeri itu antara 28 dan 31 Mei. 4 kes di Sungai Buloh, 2 di Petaling Jaya, dan 1 di Kajang, di mana bendera Israel turut ditampal di premis itu. Dalam satu kenyataan semalam, pengarah urusan McDonald's Azmir Ja'far berkata perbuatan vandalisme pada papan tanda, papan iklan, dan di kebanyakan restorannya di seluruh negara telah meningkat dari segi kekerapan dan keterukan. Azmir berkata tindakan ini menyebabkan kemudaratan dan kesusahan yang ketara kepada kaki tangan mereka dan juga masyarakat sekeliling. Menurutnya, beliau menghormati hak untuk menyuarakan pandangan, tetapi menggesa semua orang
supaya mengelak daripada merosakkan harta benda. Kes saman Muhyiddin terhadap Puad selesai secara baik. Kuala Lumpur, kes saman difailkan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Datuk Dr. Mohd Puad Zarkashi berhubung kenyataan yang didakwa berbaur fitnah di laman Facebooknya berkaitan perintah kuarantin membabitkan bekas Perdana Menteri itu diselesaikan secara baik di Mahkamah Tinggi di sini hari ini. Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz merekodkan penyelesaian kes itu selepas Peguam Rosli Dahlan yang mewakili Muhyiddin memaklumkan bahawa pihak-pihak terlibat telah mencapai penyelesaian dengan syarat-syarat dipersetujui. Peguam Mohd Syahril Madisa yang mewakili Mohd Puad mengesahkan kedua-dua pihak mencapai penyelesaian damai dan defendan Mohd Puad Zarkashi menawarkan kenyataan yang dipersetujui. Mohd Puad yang membacakan kenyataan itu di mahkamah hari ini berkata pada 9 Februari 2021, beliau telah menerbitkan kenyataan di Facebooknya berkenaan tempoh kuarantin di bawah Perintah Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pengecualian 2021 yang dianggap tidak benar dan memfitnah Muhyiddin. Beliau berkata pada 1 Mac 2021, Muhyiddin telah menyaman dan mendapatkan injungsi ex parte terhadapnya dan beliau telah memadamkan kenyataan itu di semua laman media sosialnya. Isu itu timbul ketika negara mendepani pandemik COVID-19. Sejak itu, kerajaan telah berjaya membendung dan negara telah keluar daripada pandemik COVID-19. Saya berterima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin kerana tidak memanjangkan lagi isu ini dan segala kesulitan amatlah dikesali, katanya. Kenyataan yang dipersetujui itu akan diterbitkan di Facebook Defendan atas nama Dr. Puad Zarkashi. Mohd Puad dan Muhyiddin kemudian bersalaman sebagai tanda silaturahim dan penyelesaian damai. Mahkamah turut melapangkan tarikh-tarikh perbicaraan yang ditetapkan sebelum ini. Menerusi writ saman yang difailkan dalam kapasiti pribadi Muhyiddin, mendakwa pada 9 Februari 2021, Mohd Puad telah menerbitkan satu hantaran di laman Facebook di bawah nama Dr. Puad Zarkashi dengan tajuk "Kuarantin pun ada 2 darjat". Beliau berkata, hantaran itu merujuk kepada PM yang merupakan singkatan kepada Perdana Menteri dan mengandungi kenyataan tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan jahat serta memfitnah beliau. Muhyiddin mendakwa kenyataan itu membawa maksud bahawa beliau dan rombongannya enggan menjalani kuarantin selama 10 hari selepas mereka pulang dari lawatan rasmi ke Jakarta, Indonesia.